Sisa makanan merujuk kepada makanan yang dibuang atau tidak dimakan. Pembuangan sisa makanan berlaku di peringkat pengeluaran, pemrosesan, peruncitan dan penggunaan. Menurut laporan, jumlah janaan sisa makanan di Malaysia sehari terbahagi kepada 3 kategori, iaitu isi rumah, premis komersial dan premis institusi. 60% daripada sisa makanan masih boleh diedarkan melalui pengurusan penyediaan makanan yang baik dan pembaziran berkait rapat dengan tabiat makan rakyat Malaysia. Kebiasaannya, kes pembuangan dan pembaziran sisa makanan ini berlaku di restoran, kantin, pusat membeli belah dan pasar. Kebanyakan makanan dibuang dan dibazirkan walaupun makanan tersebut masih elok dan boleh dimakan. Ya. Pada pendapat saya, food waste di Pulau Pinang secara pemerhatian lah kan, sebab saya tak ada statistik untuk Pulau Pinang sahaja. Isu ni dalam agak kritikal kerana saya boleh lihat banyak pembuangan sisa makanan yang berlaku. Kalau ikut statistik di Malaysia pun, 50% daripada municipal solid waste terdiri daripada organic waste. Dan dalam organic waste ni, major contribution adalah datang daripada food waste. Jadi bagi saya isu ni agak kritikal. Menurut laporan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, amalan pembaziran makanan ini dianggarkan sebanyak 8,000 tan atau 8 juta kilogram sehari, di mana ia mampu menampung hidangan bagi 5.3 juta orang sebanyak 3 kali sehari. Pada pendapat saya, kita boleh tengok punca ni dari aspek individu dan juga aspek industri. Dari segi individu, bagi saya faktor utama adalah sikap. Okey. Sikap pengguna, terutamanya dalam mengawal tabiat pemakanan dan juga tabiat membeli belah. Dan rakyat Malaysia bagi saya mempunyai high purchasing power. Jadi mereka lebih ke arah membeli mengikut kehendak daripada keperluan. Dari aspek industri, kita tidak boleh nak menyalahkan mereka sepenuhnya kerana mereka perlu mengikut polisi syarikat, polisi company, di mana mereka perlu mengawal kualiti produk yang dihasilkan. Jadi faktor dari segi industri adalah polisi syarikat, di mana mereka perlu mengawal kualiti. Jadi sebelum produk itu sampai kepada pengguna, mungkin sesetengah daripada raw material itu terpaksa dibuang, okay, kerana tidak mencapai piawaian kualiti untuk dijual. Bagi saya, dari segi sosial, kesan pembaziran makanan ini menunjukkan sikap tidak peduli masyarakat tentang masalah global, isu food distribution. Okay. Sekarang mungkin pada satu tahap, bila supply lebih tinggi daripada demand, kita akan menghadapi masalah
keputusan bekalan, food shortage. Selain itu, kekurangan lack of awareness tentang food waste ni menunjukkan mereka tidak sedar tentang situasi yang berlaku secara global, di mana food distribution tidak dibekalkan dengan baik, is not well distributed throughout the world. Okay, some countries food is wasted, and then some parts of the world food is scarce and hard to get. Dari segi environment, food waste, sisa makanan apabila dibuang ke landfill, okay, akan ada biodegradation process yang berlaku. Dalam proses kimia ini terdapat reaction yang tidak diingin, yang memang tidak diperlukan, di mana dalam reaction ini akan menghasilkan carbon dioxide, gas metana. Okey, peningkatan penghasilan gas carbon dioxide dan gas metana ini akan menyebabkan kesan rumah hijau. Dari segi ekonomi, waste, sisa buangan yang dihasilkan daripada makanan ini akan menyebabkan peningkatan kos untuk merawat sisa buangan ini. Okey, dalam waste treatment, kos untuk merawat waste adalah sangat tinggi. Jadi daripada kita menggunakan kos yang tinggi ini untuk merawat sisa buangan, lebih baik kita mencegah daripada awal pembuangan sisa makanan. Tak rasa pembaziran makanan ni tak wajar lah, sebab kita memang negara yang penuh dengan kaya dengan makanan. So kita kena pandai-pandai lah makan apa yang kita nak, makan apa yang perlu. Kalau melakukan pembaziran ni macam kita macam tak wajar lah macam ni, dan benda ni boleh macam impact juga diri kita dengan orang lain, orang sekeliling kita. Sebab benda ni, dan kalau kita lebih makan juga membuatkan kita obesity kan. So benda ni kita perlu kurangkan lah. Wajar lah. Saya kan, kita tak wajar membazir makanan tu. Dan membazir beli ya. Sedangkan negara-negara lain yang perlu rezeki tu maka membazir semua. Tak wajar lah nak ikutkan. Kalau pembaziran makanan ni memang tak wajar lah. Satu, pembaziran pada kita dari segi kewangan dengan apa alam sekitar kita lah. Yang ayak memang tak boleh simpan. Tapi yang baju pun agak-agak jangan. Kalau kecil ais kalau boleh simpan. Ni kalau kata tak habis memang membazir lah. Kalau tak habis buah ni memang membazir. Jadi nak elak dia membazir ni kita jual lah. Sekadar yang perlu sajalah, yang patutlah kan. Kalau kata dari segi lain tak lah. Kalau leban, kalau kata ni kadang saya bagi pun yang ada bagi, yang saya lelong pun saya lelong. Yang bagi pun bagi juga lah. Mana yang kuasi orang yang pasal ni dalam sederhana tu saya bagilah. Saya tak buang lah buang. Saya tak mau membazir lah. Kalau macam bazir makanan kan, kita dapat tengok dekat kafe ni. Contoh kalau seorang tak ada makanan, dia akan buang kat sampah. Atau sampah pun kita boleh tengok macam tak banyak sangat. Jadi kalau ramai lagi yang bazir, lagi sampah tu macam jadi banyak-banyak, jadi dia macam lagi meningkatlah sampah tu sampai ada pencemaran kat semua kan. 应该啦，吃不完他们丢掉，烂的他们也丢掉。有些人拿去环保，做那个酵素。有些呢，马来人、印度人他们拿去养那个牛啊、羊啊，没有浪费的。有时候他们每天都来拿，我们丢在那边旁边啊，他们每天都来拿去养那个牛啊。天气太热嘛，那个草都干了它。养牛咯，养羊咯。
Kami akan bagi kepada student dan kami tak bagi, kami tak buat, kami sedekahkan kepada orang. Lebihan makanan di sini akan diberikan kepada pekerja. Langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi masalah pembaziran makanan. Pertama, kita perlu mendidik masyarakat tentang masalah global, supply chain, rantai pembekalan makanan. Okay. Kedua, kita boleh mengadakan kempen, okay, untuk meningkatkan kesedaran tentang masalah yang akan terjadi sekiranya isu ini terus berterusan. Langkah-langkah untuk mengawal isu pembuangan dan pembaziran sisa makanan haruslah diambil dari segi aspek sosial, ekonomi dan alam sekitar. Punca utama peningkatan janaan sisa makanan adalah sikap masyarakat yang membazirkan makanan itu sendiri. Oleh itu, masyarakat adalah antara pihak yang memainkan peranan yang penting untuk bertindak secara proaktif dalam isu ini. Kesedaran masyarakat mengenai isu pembaziran dan pembuangan sisa makanan ini perlulah ditingkatkan. Malah, usaha untuk menangani isu ini juga bukanlah hanya tanggungjawab satu pihak sahaja. Setiap pihak mempunyai kewajipan mereka masing-masing agar isu ini dapat diatasi sehingga ke akar umbi.